circle and also symmetry and chords. Okay, first property of circle. Okay, circle ni macam biasa bulatan. So dalam circle kita ada certain terms that you need to know so that nanti kamu akan jumpa next tentang circle ni in form 3 and also form 4 and form 5. So circle is a very important topic sebab dia bawa sampai ke uni semua lah. Okay, first properties. Okay, first properties yang kamu perlu tahu adalah circumference. Okay. Circumference ni dia macam perimeter. Okay, kalau kamu ada square ke cuboid, kalau kita nak kira yang luar tu nama dia perimeter. But for circles dia digelar sebagai circumference. Ukur lilit lah kiranya, ukur lilit tepi dia. So circumference ni mewakili yang kat luar lah kiranya. Okay. Yeah. Okay. So itu circle kita. So circumference-nya adalah is yang kat bahagian luar ni. The outside layer. All of this is the circumference. Okay, yang bahagian luar. Ukur lilit dia, perimeter for circle. Kita panggil dia circumference. Okay, simple. Okay, properties number 2. Center. Okay, simple lah, center, titik tengah. Okay, titik tengah. Terus ni. So center is in the middle. Okay, center. Simple. Okay, center, titik tengah, circumference, perimeter. Okay, next. Properties. Number 3. Is radius. Okay, radius. Okay, saya lukis dulu. Radius macam ni. Okay. Dan kita ada center kat tengah. Okay, radius ni adalah is a straight line from center to the circumference. Okay, from center pergi dekat circumference. Okay, center pergi circumference. Okay, itulah kita panggil dia sebagai radius. Okay, question. Radius kan dia kata center pergi ke circumference. So rasa-rasanya ada berapa banyak radius dalam circle? 1 je ke? 2. Lebih Dua. dari 1. Lebih dari 1. Banyak. 8. Ya Allah. Okay. It can be an infinite number of radius. Infinite number tu maksudnya tak terkira. Dia boleh jadi situ, boleh kat sini. Here. Okay, tak kisah. As long as from center to radius. Okay, dia boleh macam-macam lah. So banyak lah kiranya. There's a lot of radius lah. Tak semestinya satu saja. Banyak. Okay, a lot of radius. Okay, radius, ingat. Straight line from center to circumference. Okay.
Okay, next, properties number 4. Dia lebih kurang macam radius juga, tapi beza sikit je. Diameter. Okay, diameter. Okay. Beza radius dengan diameter ni simple je. Kamu ada circle, and then kamu ada center. Okay. Kalau radius is a straight line from center to circumference. Tapi kalau diameter, dia daripada circumference pergi ke circumference. Tapi kena lalu center. Okay, dia macam ni. Okay, from circumference hujung pergi ke circumference hujung satu lagi. Tapi dia kena lalu center. Okay, wajib lalu center. So ini kita panggil dia sebagai diameter. Okay, keterangan dia. Straight line juga. Straight line. Tapi from circumference to circumference. Okay, daripada satu titik hujung ke titik hujung yang satu lagi. So, circumference pass through the center. Okay, center. So itu beza antara radius dengan diameter. So kalau diameter, berapa banyak diameter boleh ada dalam satu circle? Infinite. Rasa ada berapa banyak? Yes, infinite number juga. Kenapa? Sebab it can be anywhere. As long as dia dalam circle, straight line dan dia lalu center. Okay, dia sama macam radius juga. Banyak je, tak kisahlah. As long as dia satisfy condition yang diberi. And also, okay, kita tengok kat sini diameter dengan radius. Dia ada satu relationship. Okay, from these two dia ada satu relationship. Tengok. Okay, itu bulatan. One circle. And then center over here. Okay. First, if I draw a radius like this. Okay. The radius. Okay. And then Sepun draw satu lagi radius, but on the opposite side. Okay, another radius. Okay, this one radius 1, this one radius 2. Saya tengok kalau kamu gabungkan radius dengan radius yang bertentangan dengan dia tu, dia akan jadi apa? Diameter. Yes, diameter. Betul. So, kalau kita ada radius yang bahagian bawah dengan atas, extra tepi ke kanan ke, as long as dia sentuh dekat center yang sama, and then dia akan jadi straight line, jadilah diameter. So from here, kita boleh buat relationship di mana diameter D is equal to 2R, 2 radius. Okay? So dari situlah. So maksudnya panjang diameter tu adalah 2 kali panjang radius. Example, kalau soalan bagi given radius is equal to 7 and then they ask you to find the diameter of the circle. So berapa length of the diameter? $14. Yes, correct. 14. Kan? Sebab diameter is double radius. So kalau dia bagi radius 7, nak cari diameter, just multiply by 2. Okay, dapat 14. Okay. So kalau dia bagi diameter pula 15. So what is your radius? 30. Eish. Diameter ni
Dia bagi diameter. Dia suruh cari radius. 7.5. No, 7.5. Yes, betul. 7.5. Betul lah Okay. cikgu. Okay, 7.5. Meaning, kalau dia bagi radius, kamu darab 2. Will get diameter. But if they give us diameter first, us to find radius, so just bahagi 2. So it's okay to get decimal point untuk cari radius. Tak apa kalau kamu dapat decimal pun. Maksudnya dapat titik perpuluhan, tak kisah. As long as kita guna je property sini. Okay, benda ni kena sentiasa ingatlah. Diameter is twice the radius of a circle. Okay. Faham tak setakat ni? Okay, simple je kan. Okay, we move on to next, properties. Okay, properties number 6. 1, 2, okay, 4. Properties number 4. 5. 5, yes. Chord. Okay, chord. Chord ni sama macam diameter. Cuma dia tak lalu center. Okay, dia tak lalu center. Macam mana bentuk dia? Kita tengok ya. Ke center. And then we have our chord. C-H-O-R-D. Straight line juga. But doesn't touch the center. Macam itulah. So dia daripada circumference kepada circumference. Straight line. Cuma dia tak sentuh center. Dia di situ. Dia di sini. Okay. So maksudnya dia pun ada infinite number of chord di dalam satu bulatan. Kita ada infinite number of chord. So beza antara chord dengan diameter is only one thing. Chord doesn't touch the center. Okay. Beza antara chord dengan center. So dia punya explanation. Straight line. That joins any 2 points on circumference. Okay. Dia menyambung 2 point daripada satu circumference kepada satu circumference yang lain. Okay, tapi kena ingat, do not pass through center. Sebab kalau dia dah lalu center, dia adalah diameter. Okay, that's the difference between chord and diameter. Okay, okay, boleh bezakan diameter and chord. Okay, two different things. Jangan pula kamu tertukar. Okay, next is arc. Okay, arc. Okay, properties number 6. ARC. Arc. Arc ini is part of a circumference. Okay, sebahagian circumference. Okay, kalau kita ada one full circle. Okay, one full circle macam ni. Ukur lilit dia sepenuhnya, panjangan semua kita panggil dia sebagai circumference. Cuma kalau kita ada sebahagian, contoh sini point A, ini point B. Okay. Okay, soalan suruh kamu cari panjang ini je, circumference ini je.
Ini warna hitam. Okey. So, kalau dia macam sebahagian macam ini saja, kita panggil dia sebagai arc. Okey. Okay, and then arc ni dia terbahagi kepada dua. Okay, kalau bahagian yang kecil tu, AB tu, kita panggil dia minor arc. Okay, sebab dia kecil. Tapi kalau soalan minta kamu cari yang bahagian hujung dua ni, yang panjang besar ni, kita akan panggil dia sebagai, kalau minor lawan dia apa? Minor. Major. Yes, major. So ini kita akan panggil dia sebagai major arc. Okay, so arc terbahagi kepada dua, minor and major. So arc tu kalau kamu gabungkan minor and major, kamu akan dapat full circumference of a circle. So kalau nak cari yang kecil saja, dia akan suruh cari minor arc. Kalau dia suruh cari major, maksudnya dia suruh kamu cari yang besar yang tepi tu. Soalan boleh kata find the major arc of AB. Maksudnya dia suruh cari bahagian ini. Kalau dia kata find minor arc of AB, so dia suruh cari yang kecil. Okay, itu cara nak bezakan minor dengan major for arc. Okay, untuk arc. Cara ukur saya ni. Okay. Okay. Move on. Okay, now properties number 7. Okay, buat kat sebelah ni dulu. Properties number 7. Segment. Okay, segment. Okay, segment ni dia melibatkan chord. Okay, dia melibatkan chord dengan chord dengan arc. Okay, tengok kelihatan. Dan ada chord. Dia punya center tu. Center over here. Center. Now, we saw the chord. Okay. So, ini point A, ini point B. Okay. Okay, segment ni dia hanya melibatkan chord dengan arc. Okay, kita tahu kalau kecil sini, ini adalah minor arc. Ini berluas ni major arc. Okay, kat mana pula hadirnya segmen ni? Segmen ni dia adalah yang bahagian dalam. Okay. Ini. Okay, bahagian ini. Dengan bahagian ini. Okay, segmen. Dia membahagikan kepada dua segmen. Okay, kita akan ada dua segmen sentiasa. Kalau kamu ada satu chord lah, kalau chord banyak, banyaklah kamu punya segmen. Okay, yang kecil ni, okay. Kenapa dia tak bisa ni? Okey. Okay. So, yang hijau tu, sebab dia kecil, so kita akan panggil dia macam biasalah, minor segment. Okay, minor segment. Okay, yang besar tu, kawasan yang besar, sebab dia besar, major segment.
Okay. Itu beza segment. Okay, segment ni apa? Sekali lagi, segment is the region. Region maksud dia kawasan lah. Region enclosed by chord and arc. Okay. Kawasan yang melibatkan, yang membahagikan lah. Membahagikan chord. Bila kamu ada chord dekat satu circle, kamu macam membahagikan dua kawasan, dua region. So region yang kecil, kita akan panggil dia minor segment. Region yang besar, kita akan panggil dia major segment. Okay, so itu segment. The last properties of circle, 8 is sector. Okay, sector lebih kurang macam segmen. Dia melibatkan kawasan. Cuma untuk sektor, dia melibatkan radius dengan arc. Okay, radius. Radius dengan arc. Kalau segmen, dia melibatkan chord dengan arc. Tapi kalau sektor, dia melibatkan radius. Okay, macam mana? Okay, let's see. Okay, kamu ada sampel situ. Okay, and then we have selalunya kena ada dua lah. You need to have two radius. Sebab kalau kita buat macam tu je, macam mana kita nak membahagikan kepada dua kawasan? Kan tak boleh lagi. So we need to have two radius. So bila kamu ada two radius, baru kamu ada dua pembahagian kawasan. Nampak kan? Okay, so given here is A, here is B. Okay, kawasan ini akan lawan dengan kawasan dia. Okay, okay. So tengok dia membahagikan dua region di dalam circle tu. Dan dia melibatkan, first kena ada radius dan kena ada arc lah macam biasa, A pergi ke B. So the smaller region kita akan panggil minor sector. The bigger region, we call it as major segment. Okay, itu perbezaan antara chord dengan chord tak dah, segment dengan sector. Okay, zoom sikit. Okay, ingat, kalau segment dia melibatkan chord dengan arc. Okay, lepas tu dia membahagikan dua region, satu region minor, satu region major. Okay, kalau sector pula lebih kurang juga, membahagikan kepada dua bahagian. Cuma kali ni involve radius dengan arc. Okay, radius. So kamu kena ada dua radius. Sebab kalau hanya ada satu, tak boleh nak membahagikan. So kita kena ada enclosed region. Itu nama dia enclosed. Enclosed tu maksudnya kawasan yang tertutup. Okay, region enclosed. Region enclosed by two radius. Radius single. Kalau dia plural kita panggil dia radii. And arc. Okay. So itu 8 properties of circle that you need to know first. Okay. Faham tak? Okay, boleh faham? So, Boleh. student selalu tertukar antara segmen dengan sector.
Okay, kadang-kadang tulis major sector. Padahal benda tu major segment. Okay, minor segment, dia tulis minor sector. So first and foremost, kamu kena pandai bezakan apa yang ada. Kalau dia ada radius, directly sector. Tapi kalau dia ada chord, kita kena tengok based on segment. Okay, mostly soalan ini dia akan tanya in section B yang kamu kena isi tempat kosong. Isi tempat kosong. Okay, contoh example lah. Example. Ya. Example. Let me go first. Okay. Then B, D, okay. A tu apa dia? What is A? A mewakili apa? Part A. Minor arc. Minor R. A tu dekat siapa? Dekat garisan tu kan? Straight line from circumference to center. Inilah kiranya A. So apa kita panggil A? Radius. Sebab saya tak buat tu. Yes. Radius. Sebab saya tak tulis tu. Okay, ready. Yes. Radius. Okay, C. Minor arc. Yes, minor R. Yang mana biru apa dia? Blue line. Ini. Apa kita panggil dia? Minor sector. Minor sector. Yes, betul. Bagus. Minor sector. So, secara tak langsung, yang warna hijau tu apa dia? Major sector. Yes, green line, major sector. Okay, good. Okay, now, sebelah sini pula. Okay. B represent what? Diameter. Diameter kah? Nabara?
Minor segment. Not yet. B. Tengok pada arrow ni. Chord. This one. Bukan chord. Chord. Chord ya, bukan chord. 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 Okay. Janganlah sebut ikut bahasa Melayu. C bunyi ch. Bunyi macam K. Chord. So B is chord. So D. What is D? Diameter. Yes, correct. So diameter. Ingat, diameter must pass through the center. So kamu tengoklah kalau siapa-siapa yang lalu center, dia adalah diameter. Okay, next. The black line. Ini. Kita panggil dia apa? Kawasan ni. Segment. Region. Apa dia segmen? Minor Minor segment. ke major? Minor. Yes, betul. Minor segment. Okay, and then the last one, the blue one. Major. Major segment. Okay, ikutlah. Tak boleh bezakan. Okay. Okay, kalau dia tambah pula satu lagi. Apa kita panggil tu? A pergi ke D yang besar tu. Major art. Major art. Okay, correct. Major art. Okay, baguslah. Kalau kamu boleh bezakan, insyaAllah boleh jawab. Sebab selalu akan ada keluar soalan suruh bagi nama lah kiranya. Dia punya nama properties dia. So dia akan lukis-lukis macam ni, dia akan bagi A, B, C, D, E, and then you need to clarify what is A, what is B, what is C, and so on lah. So make sure kamu ingat lah properties ini. Okay. So that is 5.1. Very simple. Only properties of circle, and you need to remember 8 of them. Okay. So next. Lukis ni nanti saya cakap spot lah. Okay, next kita akan belajar 5.2. We have another 20 minutes. 5.2. Symmetry and chord. Symmetry and chords. Okay, so we're going to learn about symmetry and chord for the last part of our lesson for today. So, ni dia berkata suka juga. Features in a circle. Okay. Properties juga lah kiranya. So first, diameter of a circle is the axis of symmetry. Kamu dah belajar tak axis of symmetry? Okay. Ingat lagi ya? Axis of symmetry. You should have learned it, I guess. So axis of symmetry ni, apa dia Nabara? What is axis of symmetry? Kita tahu. Tak ingat. Tak ingat. Okay, axis of symmetry ni adalah satu garis lurus yang mana kalau kamu buat garis tu, dia akan membahagikan kawasan tu kepada sama rata. Okay, sama rata. Dia dividekan dua benda tu kepada satu sama rata. So that's why diameter adalah axis of symmetry. Kenapa? Sebab diameter kan akan sentiasa melalui center. So, bila dia sentiasa melalui center, dia akan membahagikan dua kawasan tu pada sama rata. Okay, dia akan sentiasa balance. So kita
Kita pun kata macam tu. So that's why diameter of the circle is the axis of symmetry. So kalau based on sini, circle ada berapa axis of symmetry? Diameter ada berapa dalam satu circle? Tadi kita dah beritahu. Infinite. Infinite. So secara tak Banyak. langsung ada berapa axis of Mengikut symmetry? garisan. Infinite. Infinite number lah. Infinite number of axis of symmetry. Number of axis of symmetry. Okay. Sebab dia akan sentiasa balance. Kalau kat tengah. Okay. Mungkin kamu masih tak faham apa itu axis of symmetry. Saya lukis. Saya tengok ni kalau saya lukis square. Okay, square. Ada square. Okay. Okay, square maksudnya dia segitiga sama sisi. So, setiap sisi dia sama. Okay. Kita nak tahu ada berapa axis of symmetry untuk square. So first, tengah-tengah ni lah. Sebab bila kamu bahagikan dia kepada dua, bila kamu tutup dia, dia akan sama panjang kan. Okay, and then tepi sini, supaya dia balance dia sama. Okay. Okay, ada lagi tak rasa-rasanya axis of symmetry? Kat mana lagi? Ada. Bucu kiri. Mana? Bucu kiri. Bucu kiri dengan bucu Kiri. kanan. Yes, situ ke situ. Okay, dia. Okay, next. Dia dengan. Okay. Okay, last. Okay. So maksudnya in circle, in square, kamu akan ada 4 axis of symmetry. Okay. Kalau dalam circle ada infinite number. Kenapa infinite? Sebab circle tu dia punya axis of symmetry bergantung kepada dia punya diameter. And diameter ada banyak, ada infinity number of diameter. So that's why axis of symmetry pun akan jadi infinite. Ada certain petak, ada certain shape, dia tak ada axis of symmetry. Contoh, kalau bentuk dia macam ni. Okay, kalau macam tu. Dia segitiga. Tapi segitiga yang tak sama kaki, tak sama sisi. So kita tak boleh nak letak axis of symmetry kat dia. Supaya bila kita lipat dia, dia jadi balance. Okay, contoh kalau saya letak kat sini. Mungkin dia akan jadi tak sampai. Tak dapat. Terai kat sini pun tak dapat. Terai kat sini pun tak dapat. So tak boleh. So no axis of symmetry. Itulah symmetry, axis of symmetry maksud dia. Okay. Saya ingat kalau soalan tanya how many axis of symmetry does a circle have? So jawapan dia infinite numbers. Infinite number of axis symmetry. Sebab kita tak boleh kira. That's too many. Okay. This one for the first features. Okay, diameter. Okay, second features dia. Radius, which is perpendicular. Okay. Perpendicular to a chord. Apa maksud perpendicular? Guys, what's the definition of
chord tu ada perpendicular. Vice versa. Okay, homework kamu cari apa maksud perpendicular. Ayo. Perpendicular. Hadis renjang. Shortkan sikit, okay. Yang 90 degree itu juga. Ya, yang 90 degree. Garis 90 degree. Perpendicular. Inilah. Bila ni ada terhasilnya angle 90. Dia 90. Lebih kurang macam tu. Okay. So, dia kata radius. So, kita kena ada radius. Satu lagi dia kata ada chord. So, kita kena ada radius dengan chord. So, saya lukis chord dulu. Chord. Okay. Then dia kata radius perpendicular to a chord. So, kita kena buat radius di mana dia kena perpendicular. Maksudnya dia kena 90 darjah. Berapa 90 darjah? Macam tu. Okay, bila ini dah perpendicular. Ini 90 darjah, 90 darjah. Okay, bila kamu ada dua benda ni, ada satu chord and ada satu radius, di mana dia tempat dia orang jumpa tu terhasilnya 90 darjah ni perpendicular, dia akan bisect. Bisect tu maksud apa? Memecahkan menjadi dua yang sama panjang. So chord ni belah sini, contoh sini 5. So belah sini pun akan jadi 5 juga. Okay, itu. Itu features tentang chord dengan simetri. Okay, kalau kamu ada chord, lepas tu kamu ada radius yang lalu tengah-tengah menyebabkan dia ada 90 degree, so dia akan membahagikan chord tu pada dua. Okay, itu bentuk dia. Bentuk. Okay, ini. Radius which is perpendicular to a chord, bisect. Ini ayat dia. Bisect the chord. And vice versa. Vice versa maksudnya terbalik je lah. Kalau kamu ada chord, lepas tu kamu bahagi dua, so laluan yang tengah tu akan jadi perpendicular. Okay. Okay, next. T. Ini properties ni kamu kena ingat lah. C. Perpendicular bisector. Dia garis 90 darjah yang memecahkan tengah-tengah tu lah. Of two chord. Meet at the center of the circle. Okay. So, macam mana ni? Okay, let me draw. Okay, we have circle. Okay, then kena ada two chord. Okay, dia dah kata dah kena ada dua chord. Satu chord. Satu lagi chord kat sini. Okay. Okay. Then, kalau kita ada perpendicular bisector tu, dia yang memecahkan, membahagikan chord tu pada dua bahagian. Okay, contoh yang tu, pada sini, ini sama panjang dengan sini. Ada another one, dan ini pula. Okay, so dia membagikan ni sama panjang dengan sini. So, tempat perpendicular line tu
Ini nama dia perpendicular bisector. Okay, perpendicular bisector. Okay, tempat perpendicular bisector tu jumpa, ini apa nama kita panggil tu? Center. Yeah. Center. Okay, ini akan jadi center. Okay, soalan boleh suruh kamu find the center of the circle. Okay, dia dah bagi bulatan. Dia suruh kamu cari center je. So, macam mana nak buat? Guna yang ini. Okay, first carikan, buat dua chord, lepas tu buat perpendicular bisector untuk setiap chord tu. Maksud perpendicular bisector apa dia? Dia membahagikan chord tu kepada dua bahagian yang sama panjang. Okay, and then kamu buatlah perpendicular bisector dia. Dan tempat dia jumpa ni, what we call as center. Asalnya kamu dah belajar ni waktu form 1 ni. Perpendicular bisector semua benda tu. Apa cara-cara lukis dia, sepatutnya dah belajar lah. Bisector. Okay, nanti masuk sekolah belajar lagi. Okay, so ini properties number 3 untuk simetri dengan chord. Ada dua je lagi, sikit je lagi. Sikit je. Okay, now B. Okay. Chords that are equal in length produce arc of the same length. Same length and vice versa. Okay, apa maksud dia? Okay, kamu ada chord yang sama panjang. Okay, ada chord A, chord B. Chord A dengan chord B sama panjang. Ingat, dekat chord tu, kamu akan ada minor arc kat sebelah tu kan. So, minor arc untuk chord A dengan minor arc untuk chord B adalah sama panjang juga. Okay, macam mana? So, let us draw first. Supaya senang kamu nak tengok. Pi besar tu maksudnya kalau kamu ada arc dulu pun boleh. Arc dulu, arc sama panjang. So secara tak langsung chord pun sama panjang. So dia just terbalik je. Okay. Terus ni. Ni. Itu. Berapa usia kan? 63. Panjang. Okay. So contohlah. Okay. Chord ini 10 cm. Chord ini pun 10 cm. So bila ini terjadi, dia punya arc ni akan sama panjang. Contoh sini 15 cm. So this one pun akan jadi 15 cm. Okay. Itu properties dia. Okay. Kalau arc tu sama panjang ataupun chord tu yang sama panjang, dia punya arc dan chord pun juga akan jadi sama panjang. Okay, sama lah. Kalau sini 10, sini 10, sini akan jadi 15, sini akan jadi 15 juga. Okay, ini property simple-simple je. Okay, dan last untuk hari ni, okay, dia lebih kurang macam properties C dengan D. Dengan B pun. Lebih kurang je semua. Okay, last properties, chords that are equal in length are equidistant. Okay, equidistant. Okay, cuba bagi tahu apa maksud equidistant. Apa maksud equidistant?
Okay, no idea. What is equidistant? Jarak. No. Jarak apa? Nabara ke Cornelius? Nawara. Apa? Jarak sama. Equal. Jarak yang sama. Dia adalah sama jarak. Okay, sama jarak. So maksudnya, okay, kamu ada chord. Chord tu sama panjang antara satu sama lain. So bila kamu ada chord tu, dia punya jarak tengah dia tu dengan center adalah sama juga. Macam mana tu? Oh. Okay, kamu ada circle. Okay. Okay, kamu ada yang sama panjang. Ini. Okay, satu. Okay, dia sama panjang. Okay, this one sama panjang. Okay, and then center dekat sini. Jarak dia punya tengah dia tu. Apa ini? This also same lah kiranya. Okay. So yang kat tengah-tengah ni pun akan sama panjang. Tu maksudnya dia adalah equidistant from the center of the circle. Okay, jarak chord tu, dua-dua chord tu akan sama dengan center kat tengah tu. Jarak adalah yang kat tengah. Jarak dia. Kalau sini 10 cm, sini pun akan jadi 10 cm. As long as kamu punya chord tu sama panjang. Contoh sini 15 cm. So sini pun kena 15 cm. Okay. So itu je lah. So that's all lah yang kita akan belajar untuk hari ni. So tadi tak adalah pening-pening sangat. Okay. So itu saja untuk hari ni lah. So recap balik sikit. So hari ni kita belajar apa? What are you learning today? Symmetry and chord. Symmetry. First, Part of properties of circle. Circle ada berapa properties? 8. 8. 8, betul. Properties yang pertama apa dia namanya? Circumference. Circumference, perimeter. Next. Try bagi tahu sikit. Center. Radius. Apa lagi? Radius. Okay, betul, ada radius, ada circumference. Lagi? Meter. Center. Center, dah 3. Next. Diameter. Diameter lagi. Circumference. Chord. Center. Chord. Diameter. Chord. Lagi? Segment. Segment. Okay, segment ada 2. Arc. Lagi? Arc. Arc, betul. Next. Sector. Sector, betul. Ada lagi tak? Tak ada. Habis. Base. Apa? Tak cukup atau 8. Diameter, chord, arc, segment, 2, 4, 6. 8, 6, center, diameter, chord, arc, 2, 4, 6, kan. Circumference, center, diameter, radius, Okay, betul. Okay, ada 8. So, benda 8 ni need to remember lah 8 properties ni. Okay, and then kita belajar juga tentang chord dengan Symmetry. symmetry. Okay,
Circle ada berapa axis of symmetry? 5. 5. 5. Itu properties dia. Saya tanya axis of symmetry ada berapa? Infinite. Betul. Infinite. Yes, ada infinite numbers. Okay. Yalah, so kamu kena ingat jugalah properties yang lain. Okay. So, I don't have form 2 punya textbook. So, tak boleh nak. Cikgu tolong pakai SSM cikgu. Apa dia? Cikgu tolong pakai SSM. Banyak textbook kat sana. Ya. Kamu share lah kat kelas tu. Kamu mesti ada kan? Buku-buku textbook. Okay, saya bagi saya tulis kat sini. Satu, dah tak ada kelas kan lepas ni? Tak ada. Tak ada. Okay, nampak sikit nak tulis soalan. Homework. Okay, homework kamu ada 2. Satu. Saya selalu Cikgu Ima buat Google Meet ke dia rakam video? Video. Google Meet lebih. Google Meet lebih. Tengok jap. Tak cantik lah saya lukis. Alah, faham lah. Okay. Ingat, center sentiasa kita guna huruf O. Okay. Oh. B, A, B. Ini sama panjang. A, B, C, N, D, O, F, straight line. B, B, equal to 4 cm. And BF equal to 16 cm. A. Name. Axis of symmetry. Ada yang boleh jawab tak? Axis of symmetry dia yang mana satu? Which line is the axis of symmetry? B. B. Line F. Line apa tadi? DBF. BF. DBF. BF. BF boleh. Kamu nak sebut DBOF boleh. DOF pun boleh. Salah calculate the length of. DBOF cikgu. Boleh juga. Find length of ABC. Okay, ini nombor pertama. Nombor kedua, simple sikit. Okay, next class kita bila dah? Sudah saya. Nanti akan ada cikgu baru yang akan ganti Cikgu Ima. Pastinya dia akan masuk hujung bulan 8. So lepas tu nanti dia lah yang akan ajar kamu. Saya akan ajar sekejap je ni. Untuk ganti sekejap je. Tapi memang tahu next year ajar form 3 ke. Kita akan jumpa lagi lah kot. Tahun depan cikgu ajar. Tak tahulah. Lepas ajar form 5. Tahun depan ajar form 5.
Dah merah. E Q R S E O 60 darjah. 60 darjah. Okay. Radius 5 cm. Arc PQ equal to arc RS PQ equal to 8. Ingat, beza antara ayat ni. Kalau dia kata arc PQ, yang kat luar ni tau, yang circle. Tapi kalau dia kata PQ, merujuk kepada straight line tu. Okay, jangan tertukar antara ayat dia. Arc PQ dengan PQ line. Find O. Okay, so itu je lah kamu punya homework. Okay, so sebelum kita menutup tirai, ada apa-apa soalan? Nanti saya akan share lah Bila lah nota santai? untuk kamu. Bila last hantar, nanti next class kita akan discuss. Okey. Next class. Okey cikgu. Okay, siapkan. Salin soalan ni elok dalam buku kamu. Okay, nanti saya akan share dekat grup. Okay, so tak ada apa-apa soalan? Tak. Tak ada Tak cikgu. ada. Buka kamera sekejap, kita ambil gambar. Bentar saja. Oh wah. Okay, tak ada orang nak buka kamera tu, kita buka orang tu. Okay. Okay, tak apalah. Kita nak habis. Kita berjumpa next class. Okay? Okey. Sabara baru buka. Okay, bagus Sabara. Aprilia Fika. Okay, tak apalah. Next time, kita jumpa lagi. Okay? Bye. Bye cikgu. Bye cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Cikgu. Okay. Terima kasih. Okay. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Hafiz ni ke? Hafiz arah saya ni ke? Oh ya Allah, ingatkan Hafiz mana? Okay Hafiz. Assalamualaikum cikgu. Bye. Salam.
Patutlah. Ah,